Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang penyelarasan penggunaan kemudahan dan inventory, iaitu mengatur penggunaan kemudahan dan inventory terhadap tenaga kerja. Di sini adalah cartagan bagi kumpulan kami. Pada hari Isnin, kami dapat merancang dan melaksanakan membina perancangan penyelarasan. Pada hari Selasa pula, kami mendapat maklumat tentang mesin-mesin di lokasi kajian. Kami dapat merancang dan dapat melaksanakannya. Pada hari Selasa juga, kami dapat mengumpul maklumat dan carta organisasi bengkel. Pada hari Rabu, kami dapat merancang dan melaksanakan maklumat tentang pekerja yang kerap menggunakan mesin. Pada hari Rabu juga, kami hanya dapat merancang untuk mendapatkan pelan lantai lokasi kajian. Dan pada hari Khamis, kami dapat melaksanakannya. Pada hari Khamis juga, perancangan dan pelaksanaan tentang lukisan pelan lantai cadangan penyelarasan baru. Pada hari Jumaat, kami dapat merancang dan melaksanakan dua benda, iaitu menyenaraikan cadangan nama pegawai penjaga aset dan taklimatkan dan terangkan pelan koordinasi penyelarasan. Pada hari Isnin, perancangan dan pelaksanaan penyeragaman dan penyerahan tugasan. Di sini adalah jadual senarai-senarai mesin dan peralatan di bengkel. Terdapat 10 yang kami jadualkan. Yang pertama adalah wheel alignment machine, yang kedua adalah welding machine, yang ketiga adalah air compressor 3 horsepower 150 liter, yang keempat adalah tire changer machine, yang kelima adalah aircon refrigerant machine, yang keenam adalah air gun, seterusnya adalah safety stand, yang ke-8 adalah torque wrench, yang ke-9 adalah hydraulic jack, yang ke-10 adalah multimeter. Tarikh perolehan untuk wheel alignment machine adalah pada tahun 2019. Kuantiti yang kami dapati adalah 1. Harga seunit wheel alignment machine adalah RM28,000. Jumlah tahun untuk wheel alignment machine adalah 2 tahun. Jadi susut nilai semasa dari tahun beli hingga tahun semasa, jika ditorak pada 5% setahun, kami dapat RM25,270. Untuk welding machine pula, tarikh perolehannya adalah 2013. Yang kami dapati adalah ada 3 di bengkel. Harga seunit untuk welding machine adalah RM650 dan jumlah harga bagi welding machine untuk 3 set adalah RM1,150. Jumlah tahun bagi welding machine adalah 9 tahun. Susut nilai untuk welding machine ini adalah RM409.66. Air compressor untuk bengkel ini adalah air compressor 3 horsepower. Jadi tahun yang diperoleh adalah tahun 2015. Kuantitinya adalah 1 saja. Harga seunit untuk air compressor ini adalah RM1,500. Jumlah tahun untuk air compressor ini adalah 6 tahun dan susut nilainya adalah RM1,102.64. Untuk mesin tire changer pula, tarikh peroleh adalah pada tahun 2019. Kuantitinya ada 1 dan harga seunitnya RM9,000. Jumlah tahun untuk tire changer adalah pada 2 tahun. Susut nilai bagi mesin ini RM8,122.50. Bagi aircon mesin pula, tarikh diperoleh pada tahun 2015. Kuantitinya ada 1. Harga seunit untuk aircon mesin ini adalah RM1,800 dan jumlah tahunnya 6 tahun. Dan susut nilainya adalah RM7,203.90. Untuk air gun pula,
Tarikh diperoleh pada tahun 2017. Kuantitinya ada 5. Dan harga seunit untuk airgun ni adalah 160. Jadi kita dikalikan 5, jumlah harga untuk airgun ni adalah RM800. Jumlah tahun untuk airgun ni adalah 4 tahun. Jadi harga sesuai nilainya RM130. Untuk safety stand pula, tahun diperoleh adalah pada tahun 2016. Kuantitinya ada 10 dan harga seunit adalah RM70. Jadi semuanya adalah RM700. Untuk torque range pula, tarikh diperoleh pada 2014. Kuantitinya ada 3 set dan pada harga seunit untuk torque range adalah 250. Jadi jumlah harga semuanya adalah 750. Jadi jumlah tahun untuk torque range tu sudah berusia 7 tahun. Untuk hydraulic jack, tarikh peroleh dia adalah pada tahun 2018. Kuantiti untuk hydraulic jack ada 4 dan harga seunit dia adalah RM70. Jumlah harganya RM280. Mesin yang ke-10 adalah inventory multimeter. Tarikh peroleh pada tahun 2019. Kuantiti multimeter yang ada 3. Harga seunit adalah RM80 dan jumlah harganya adalah RM240. Ini adalah carta organisasi bengkel penjagaan kereta IKTBN Dusun Tua. Kami melakukan kajian adalah daripada bengkel penjagaan kereta IKTBN Dusun Tua. Di sini ketua bengkelnya adalah Cik Muhammad Nur Azan bin Ismail, yang ada 4 pengajar di bengkel PK ni, iaitu Cik Ismail Hakim, Cik Khairul Laidi, Cik Muhammad Razi dan Cik Faiz bin Abdul Razak. Seterusnya saya akan beri kepada kawan saya. Dan kawan saya akan sambung. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Rusdi bin Hanafi akan membuat sebuah pembintangan yang bertajuk Penyelarasan Penggunaan Kemudahan dan Inventory, mengatur penggunaan kemudahan dan inventory terhadap tenaga kerja. Yang pertama ialah tentang tugas ketua bahagian dan tenaga pengajar. Ketua bahagian. Yang pertama, tugasnya ialah untuk menyelenggara keperluan bahan-bahan ujian. Yang kedua, mengelia dan mengurus semua ujian-ujian dan mengelia laporan-laporan kemajuan dan ujian-ujian pelatih. Yang ketiga, mengelia semua hal ehwal latihan yang berkenaan dengan ketukangan termasuk keselamatan bengkel. Yang keempat, merancang penyusunan mesin-mesin dan alat-alat perkakasan di bahagian-bahagian di bawah jagaannya. Seterusnya ialah tugas tenaga pengajar. Yang pertama ialah untuk menyediakan dan menggunakan pelan mengajar dan memberi pertunjukan demonstrasi untuk memindahkan kemahiran kepada pelatih. Yang kedua, untuk memastikan keselamatan dan kebersihan bengkel, bilik kuliah dan kemudahan awam di persekitaran bengkel. Yang ketiga, mengawal disiplin pelatih seperti membimbing pelatih-pelatih berpakaian dan berkelakuan sesuai dengan disiplin ketukangan pelatih. Dan yang terakhir, untuk menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa. Seterusnya ialah kekerapan penggunaan. Yang pertama ialah wheel alignment machine. Di sini telah dinyatakan spesifikasi. Kategori barang adalah mesin. Jenama ialah launch. Berat boleh tampung adalah sebanyak 3 tan. Jenis kendalian adalah elektrik hidrolik laser. Tahun dibeli adalah pada tahun 2019. Harga perolehan adalah sebanyak RM28,000 Malaysia. Terdapat SOP. Ya,
ada dan sudah ditampal di tepi mesin. Fungsi dan kegunaannya diperoleh daripada temu ramah dan borang soal selidik. Yang pertama ialah untuk melihat chamber, caster dan tur roda kereta dalam keadaan baik ataupun tidak. Yang kedua, untuk melaras chamber, caster dan tur roda kereta supaya mengikut spesifikasi yang bersesuaian. Manakala diperoleh daripada pemerhatian sendiri ialah yang pertama, untuk memudahkan dan menjimatkan masa. Yang kedua, memperoleh bacaan yang lebih tepat daripada menggunakan elemen secara manual. Seterusnya ialah kekerapan penggunaannya. Diperoleh daripada temu ramah borang soal selidik. Kami telah mendapati sebanyak 3 kali dalam seminggu, manakala yang diperoleh daripada pemerhatian sendiri adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Seterusnya yang kedua, welding machine. Spesifikasinya adalah seperti berikut. Kategori barang adalah mesin, jenama adalah jenis Bosch, berat barang adalah sebanyak 10 kg, jenis kendalian adalah elektrik, tahun dibeli adalah pada tahun 2013, harga satu set adalah sebanyak RM650 Malaysia. SOP terdapat pada buku manual dan telah dicetak semula, kemudian ditampal pada bahagian sisi mesin. Fungsi dan kegunaannya. Yang pertama diperoleh daripada temu ramah dan borang soal selidik ialah untuk mencantumkan besi. Yang kedua, untuk mencantumkan semula komponen besi yang patah. Manakala yang diperoleh daripada pemerhatian sendiri ialah yang pertama, untuk memudahkan pencantuman besi dengan besi. Yang kedua, untuk menutup lubang yang retak pada badan kenderaan. Fungsi kekerapan penggunaannya ialah melalui yang diperoleh daripada borang soal selidik dan temu ramah ialah 4 hari dalam seminggu, manakala daripada pemerhatian kami ialah sebanyak 2 hari dalam seminggu. Seterusnya ialah air compressor. Antara berikut adalah spesifikasinya. Kategori barang adalah mesin, jenama adalah Swan, berat barang adalah sebanyak 70 kg, jenis kendalian adalah elektrik pneumatik, tahun dibeli adalah pada tahun 2015, harga satu set adalah sebanyak RM1,900 Malaysia, mempunyai SOP yang sudah ditampalkan berdekatan dengan air compressor tersebut. Fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, diperoleh daripada temu ramah dan borang soal selidik ialah untuk memampatkan dan meningkatkan tekanan udara. Yang kedua, untuk memberikan tekanan udara yang tinggi kepada peralatan seperti airgun. Manakala yang diperoleh daripada pemerhatian kami ialah untuk menjimatkan masa dan mengurangkan tenaga kerja. Yang kedua ialah memudahkan kerja dalam setiap hari. Berikut adalah kekerapan penggunaannya. Yang diperoleh daripada kaedah temu ramah dan borang soal selidik, kami telah mendapati sebanyak 25 kali dalam seminggu, manakala diperoleh daripada pemerhatian kami sendiri ialah sebanyak 27 kali dalam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Azman. Saya menyambung pada yang awal saya. Yang keempat, impact namanya adalah gas. Kategori barang adalah inventory, berat barang ialah 25 kg, jenis kendalian pneumatik, tahun beli 2017, unit fuel parametrik, harga seunit 160 sedap. Impact terdapat fungsi yang dia sedia ada untuk kadang pasang bolt and nut. Satu, membuka dan memasang nut tayar. Kedua, membuka spinner head. Yang ketiga, membuka oil sock. Yang kami sendiri ialah satu, buka dan pasang nut pada tayar 5 kali dalam
membuka silinder head 1 kali dalam seminggu. 3. Membuka ansam 1 kali dalam seminggu. 4. Membuka shock absorber 4 kali dalam seminggu. Yang kekerapan yang digunakan yang 15 kali dalam seminggu. Yang kami sendiri kekerapan yang digunakan dalam 12 kali dalam seminggu. Yang kelima, safety stand. Benda nama eksklusif, kategori barang inventory, berat kampungan ingatan untuk kenderaan. Tahun beli 2016, harga 71 sen. Safety stand terdapat SOP yang ada. Penggunaan yang sedia ada untuk bertindak sebagai penahan beban berat kenderaan. Yang kedua, menampung beban pada sesuatu komponen yang berat. Yang ketiga, untuk memudahkan kerja. Tadi sedikit yang kami menganalisis yang kami buat. 1. Digunakan untuk melakukan kerja-kerja baik boleh kenderaan 20 kali dalam seminggu. Yang kedua, boleh melampung beban kenderaan dan memudahkan kerja di dalam jangka masa yang lama. Kekerapan yang sedia ada 15 kali dalam seminggu. Kekerapan yang kami menganalisis 20 kali dalam seminggu. Yang keenam, stock risk. Jenama kategori barang inventory, berat barang 1 kilo, tahun dibeli 2014. Harga unit ialah RM250. Stock risk ini terdapat SOP yang ada. Fungsi yang sedia ada ialah mengetat nut tayar. Yang kedua, mengetat skru nut head cylinder. Yang ketiga, mengetatkan connecting rod. Yang kami selidik, yang pertama, mengetat nut tayar dalam 5 kali seminggu. Yang kedua, mengetat tayar skru nut head 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, mengetat connecting rod 3 kali dalam seminggu. Kekerapan yang sedia ada adalah 10 kali dalam seminggu. Kekerapan yang kami menganalisis adalah 5 kali dalam seminggu. Yang ketujuh, hydraulic check ingat. Jenama ialah code. Kategori barang ialah inventory, berat kendalian ialah 3 tan, harga unit ialah RM70. Tahun diberi ialah 2018. Hydraulic jet ingatan ialah terdapat SOP yang ada. Fungsi hydraulic jet ingatan ialah mengangkat kereta untuk menukar tayar. Yang kedua, kemudahan kerja untuk mengangkat gearbox. Yang ketiga, untuk memudahkan kerja pemasangan komponen berat. Yang kami menganalisis ialah mengangkat dan mengurutkan kenderaan yang setiap hari dalam seminggu, memudahkan pemasangan, mengangkat gearbox 2 kali dalam seminggu, hingga memudahkan kerja pemasangan komponen berat dalam masa 6 kali dalam seminggu. Kekerapan yang sedia adalah 20 kali dalam seminggu. Kekerapan yang kami akan sini ialah 18 kali dalam seminggu. Salam sejahtera, saya Melvin Lexius akan menyambung pembatasan rakan saya sebentar tadi. Ini adalah plan lantai sebelum bengkel penyegaran kereta. Bengkel ini mempunyai satu bilik ketua bahagian
pejabat pengajar memiliki 3 store, yaitu store inventory, store bahan, dan store bahan api atau pelincer. Memiliki 3 bilik kuliah. Dan store ini mempunyai 8 zone, yaitu zone 2 yaitu bilik kuliah, zone Pro 2 bilik kuliah juga, zone C zone pemeriksaan kendaraan, zone D zone kawasan servis, zone E auto elektronik dan aircon, zone F diesel dan turbocharged, zone G petrol, zone H kawalan kendaraan, pengurusan bengkel dan transmisi. So, plan ini berubah selepas diubah sesuai. Ini adalah plan selepas diubah sesuai. Split tester, suspension tester, 2 post leaf, wheel speed test, brake test, headlamp test, chassis thermometer, scissor lift 1 and scissor lift 2 tidak ada perubahan. Di plan lantai ini hanya mempunyai perubahan pada wheel element and balancing, yaitu sebab diubah sesuai adalah mengganggu laluan kerja dan untuk memudahkan laluan keluar masuk kendaraan. Bilik kuliah juga diubah sesuai ke bilik yang lebih besar dan size capacity dan jauh daripada gangguan bunyi bising. Bilik tenaga pengajar juga diubah sesuai ke tempat yang strategik, mudah dilalui dan bertujuan untuk mencapai pengguna ruang yang optimum. Bilik perbincangan juga dipindahkan ke tempat yang jauh daripada bunyi bising supaya dapat memudahkan proses perbincangan dijalankan. Cadangan pegawai penjaga aset atau inventory. Muhammad Norazan bin Ismail menjaga mesin hose lift karena beliau pernah menyertai kursus penyewaan dan baik pulih hose lift. Ismail Hakim bin Sukimi menjaga mesin aircon refrigerator mesin karena beliau pernah mempunyai pengalaman bekerja di pusat servis aircon kendaraan selama 3 tahun. Muhammad Khairul Aidi bin Mustafa menjaga mesin tire changing mesin karena beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai tireman selama 2 tahun. Muhammad Razi bin Oman menjaga elemen mesin karena beliau pernah menghadiri kursus sistem steering dan elemen dan mengajar di IKTPN Dusun Tua dalam bahagian steering. Muhammad Hafiz bin Abdul Razak menjaga welding mesin karena beliau mahir dalam kerja proses kimpalan dan mempunyai kemahiran khas tersendiri. So, itu dari saya. Sekian, terima kasih.